awarid lafziyah. Kita sambung lagi. Minta maaf terputus. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi maknanya dalam puasa sunat ni, walaupun puasa rawatib, walaupun puasa dia puasa ni kita juga boleh bahagikan kepada 3. Seperti mana sembahyang sunat. Puasa sunat boleh bagi kepada 3. Puasa rawatib, puasa rawatib atau dalam bahasa yang lain muakkad, puasa yang ada waktu tertentu. Kemudian kita juga ada puasa za sabab, puasa yang kerana sebab tertentu. Lain tu. Puasa pada waktu tertentu dia panggil muakkad. Puasa terbagi kepada apa? Puasa sunat 3. Puasa saumun naflin muakkad, saumun naflin zatu sabab. Yang ketiga, saumu naflin mutlak. Sama macam sembahyang. Ketiga-tiga bahagian puasa ini tidak disyaratkan ta'yin. Hatta kalau dia puasa Isnin Khamis, dia niat sahaja aku esok nak puasa, khalas. Tanpa perlu dia ta'yinkan puasa Khamis, puasa Isnin, puasa Arafah, puasa yang lain-lain. Okey? Walau muaqqatan biniyatin mutlaqah. Biniyatin mutlaqah ini muta'alliq kepada fayasihu. Fayasihu biniyatin mutlaqah. Jar majrur muta'alliq kepada yasih. Kama i'tamadahu ghairu wahidin. Kama i'tamadahu ghairu wahidin. Seperti mana telah beriktimad akan dia. Iktimad akan dia apa? Akan sihhata saumin naflil muaqqad biniyatin mutlaqah. Seperti mana telah beriktimad akan dia akan apa? Akan sahnya puasa nafil muakkad dengan niat mutlak. Bukan seorang daripada kalangan ulama Syafi'i. Apa maksud dia? Maksudnya ada juga ulama yang mensyaratkan. Ada juga ulama yang mensyaratkan. Saya baca sedikit dalam apa ni syarah, dalam Asnal Matalib, dalam kitab Khatib Syarbini, Jamal Ramli. As-sawmu fil ayyamil muta'akkid sawmuha munsarifun ilaiha bal nawabihi ghairaha hasalat zada fil i'ab wa min thamma aftal barizi bi annahu law sama fihi qada'an aw nahwu hasala nawahu ma'ahu aw la. Okey. Ini memang masalah khilaf. Bahkan khilaf dengan siapa? Khilaf dengan Imam Nawawi. Tengok pada ibarat seterusnya. Na'am bahatha fil majmu' ishtirat at-ta'yin fi rawatibi ka'arafah wa ma ma'aha. Wa ma ma'aha. Fala yahsulu ghairuha ma'aha wa innawah bal muqtadal qiyasi kama qala al-Asnawi anna niyyatahuma mubtilatun kama law nawa adh-dhuhra wa sunnatahu aw sunnata adh-dhuhri wa sunnata al-'asri. Ini masalah menarik. Ini masalah yang selalu dibangkitkan, nanti puasa 6 pula bangkit, iaitu boleh tak gabung puasa. Jadi ini bahas daripada Al-Imam An-Nawawi. Nanti kita akan baca daripada Ashbah. Masalah ini ada di bawah. Telah membahaskan dalam kitab Majmu' oleh Al-Imam An-Nawawi. Apa dia? Disyaratkan ta'yin pada puasa-puasa rawatib macam puasa Arafah dan wama ma'aha. Wama ma'aha takdir dia ay wama yuzkaru ma'aha. Puasa-puasa yang kalau kita sebut puasa rawatib, maka seperti Arafah dan puasa-puasa yang disebut bersama Arafah. Apa dia puasa-puasa yang disebut bersama Arafah? Seperti puasa Ashura wa sittatin min Syawal wal ayyamil bid wa ayyamis sud. Jadi apakah yang ma ma'aha tu apa dia takdim? Ma ma'aha. Ma ma'aha tu maksudnya Ashura, sittah min Syawal, al ayyamil bid, puasa putih. Ini Imam Nawawi membahaskan dalam kitab Majmu' bahawasanya fala yahsulu ghairuha ma. Maksudnya puasa Arafah dia tak boleh gabung dengan puasa lain. Dia tak boleh gabung dengan puasa lain. Puasa lain apa?
fala yahsulu ghairuha ma'aha. Ghairuha tu apa dia? Ghairuha tu maksudnya min qada'in au kafarah. Ghairuha min qada'in au kafarah. Qada' soalan ni bangkit kan. Kemudian hari Arafah dia nak puasa qada' sekali. Maka adakah terhasil? Boleh tak? Fala yahsulu ghairuha ma'aha. Tidak akan terhasil. Wa in, walaupun dia kan tak terhasil. Bahkan bukan sekadar tak terhasil, bahkan muqtadal qiyas. Kalau berdasarkan qiyas, qiyas apa? Muqtadal qiyas ai muqtadal qiyas ala rawatibis salah. Faham? Qiyas tu takdir dia al-muqtadal qiyas ala rawatibis salah. Kalau kita kiaskan puasa rawatib dengan solat rawatib qiyas, maka dia akan jadi apa? Ingat tak? Puasa sembahyang rawatib mana boleh gabung dengan sembahyang qada? Boleh tak gabung? Tak boleh. Maka begitulah juga puasa rawatib tak boleh digabungkan dengan puasa qada ataupun puasa kafar. Maksudnya puasa Arafah tak boleh. Jadi akan jadi puasa 6 pun tak boleh, kan? Puasa 6 pun tak boleh. Okey. Kama qala al-Asnawi, maksudnya kalaulah berdasarkan kias, kalau kita ambil tuntutan kias, Imam Asnawi sekadar tak terhasil anna niyatahuma mubtilatun. Kita gabungkan antara puasa rawatib dengan puasa qada, mubtilatun, membatalkan niat. Masa niat ni sahaja esok nak puasa Arafah dan puasa qada, puasa 6 dan puasa qada, maka niat tu tak sah. Qada pun tak dapat, puasa 6 pun tak dapat. Qada pun tak dapat, Arafah pun tak dapat. Ini memang pendapat Imam Asnawi. Memang. Tetapi yang muktamadnya terhasil. Fardu bergabung dengan maksud, sunnah maksudah tak boleh. Sunat maksudah gabung dengan sunat maksudah tak boleh. Faham tak? Fardu gabung fardu. Dia semayang fardu subuh tunai dan qada. Itu dipanggil fardu gabung fardu, tak boleh. Dia semayang 2 rakaat subuh gabung dengan qabliyah subuh sekali. Tak boleh. Sebab qabliyah subuh dipanggil rawatib dan dia adalah sunat maksudah. Kalau kita kata puasa Arafah tu sunat maksudah, memang tak boleh gabung. Puasa 6 tu sunat maksudah, maka tak boleh gabung. Tapi kalau kita mengambil pandangan, dan itulah yang muktamad, dia adalah sunat ghairu maksudah, maka bolehlah gabung. Bolehlah gabung. Dan itulah yang telah difatwakan oleh Imam, siapa dia? Imam Al-Barizi. Memang dalam masalah ni, Imam Asnawi kata tak sah. Maksud atas qaul Asnawi, puasa 6 tak boleh gabung dengan puasa fardu qada. Tapi di sisi Imam Barizi, dan itu yang dipakai dan difatwakan, maka boleh menggabungkan antaranya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Apa dia? Apa dia? Apa dia ibarat dia? قال في فتح الجوادي إنما يتم إن ثبت أن الصوم فيها مقصود لذاته والذي يتجه أن القصد وجود صوم فيها فهي كالتحية فإن التطوع أيضا حصل وإلا سقط الطلب وبه يجمع بين العبارات المختلفة في ذلك انتهى. Itulah. Jadi asas khilaf tu kena faham. Iaitu yang kita kata tak sah tu kalau kita bina atas pandangan bahawa ataupun sunat maksudah. Tapi sebenarnya dia bukan sunat maksudah, dia hanya yang dituntut itu wujudus shaum fiha. Wujudus shaum, ada puasa pada hari-hari tersebut. Tak kisahlah puasa apa pun. Maka oleh kerana itu, itulah yang kita pakai dalam memberi jawapan. Dia jadi senang lagi lah sebenarnya. Baguslah tu. Carilah yang senang sikit, kan?
Kama law nawa zuhra wa sunnatahu aw sunnatal zuhri wa sunnatal asri. Kama ni dia nak bagi contoh lah. Kan itulah kias yang telah dibuat oleh Al-Imam Asnawi. Tapi kita kata kias itu betul. Kias itu betul kalau makis alaih dengan makis itu sama. Isunya makis itu hukumnya bukan makis alaih. Makis alaih ni dia kiaskan kepada rawatib zuhur. Rawatib zuhur tu sunat maksudah. Tapi puasa Arafah dia bukan sunat maksudah. Jadi itu dia panggil makis tak sama sifat dia dengan makis alaih, maka kias itu tidak boleh belaga. Maka gugurlah kias ma'al farid kita panggil. Okey? Itu jelas tentang masalah ini. Nanti kalau jumpa ibarat dia, saya nak baca sikit dalam Ashbah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Al-umur bimaqasidiha. Nantilah. Ada tadi. Sambung. Tak jumpa. Sambung. Allahumma salli alaihi fa aqallun niyah. Bila dah tahu semua tu, maka dia nak buat rumusan. Apa yang disyaratkan, apa yang tak disyaratkan kan. Maka فأقل النية المجزئة نويت صوم رمضان ولو بدون الفرض على المعتمد كما صححه في المجموع تبعا للأكثرين لأن رمضان من البالغ لا يقع إلا فرضا ومقتضى كلام الروضة والمنهاج وجوبه أو بلا غد كما قال الشيخان لأن لفظ الغد اشتهر في كلامهم في تفسير التعيين وهو في الحقيقة ليس من حد التعيين فلا يجب التعرض له بخصوصه بل يكفي دخوله في صوم الشهر المنوي لحصول التعيين حينئذ لكن قضية كلام شيخنا كالمزجد وجوبه. Tengok. Maka setelah kita tahu rumusan-rumusan tadi, maka sekurang-kurang niat yang memadai. Nawaitu sauma Ramadan. Walaupun bidunil fardhi. Dia nak isyarat bil khilaf pula tu. Walaupun tanpa dia kata nawaitu sauma fardhi Ramadan. Walau bidunil fardhi alal mu'tamad. Kama sahahahu fil majmu'. Kama ini dalam i'anah dia kritik sedikit ta'bir ni. Dia kata ta'bir yang lebih sesuai kama qala fil majmu'. Kan? Kama qala fil majmu'. Sebab kalau hu tu kembali kepada al-mu'tamad seperti mana telah mensahihkan akan mu'tamad. Kan macam tu, kan? Jadi kalau kita tak nak tukar ibarat tu, maksudnya kita akan kata kama sahahu, hu tu kembali kepada al-ijza' bidunil fardhi. Al-ijza'u niyatul sawmi bidunil fardhi taba'an lil aktsarin. Mengikut kebanyakan ulama Syafi'i mengatakan tidak disyaratkan fardu. Tidak disyaratkan fardu li'anna, itu dia punya elat dia. Li'anna sawma Ramadan minal balighi la yaqa'u illa fardan. Kerana puasa Ramadan daripada orang yang baligh tak akan berlaku melainkan fardu. So kalau dia hanya akan berlaku fardu, tak perlulah nak dinyatakan ini puasa Ramadan yang fardu. Ada ke puasa Ramadan yang tak fardu soalannya? Sehingga perlu ditakyinkan ini puasa Ramadan yang fardu. Itu elat dia. Nampak? Kita boleh faham dia punya elat dia. Kemudian wa muqtadah.
Perkataan wa muqtada ni dia adalah muqabil mu'tamad. Muqabil mu'tamad. Berdasarkan muqtada, tuntutan, iqtida, apa yang dapat difahami daripada kalam apa? Kitab Raudah Imam Nawawi, kitab Minhaj Imam Nawawi. Kalau kita selidik ataupun kita amati ibarat dalam kitab Raudah dan kitab Minhaj, ibarat mereka menunjukkan bahawasanya ta'arrud itu, iaitu fardu tu, menyatakan fardu Ramadan tu adalah wajib. Wujubuhu ay wujubul fardhi. Wujubul fardhi. Dalam Minhaj, ibarat dia, bawah ni pun baca, sini pun ada tulis. Dia guna ibarat begini sampai dalam masalah ni, Minhaj tulis, wa fil adai wal fardiyati wal idafati ila Allah Ta'ala al khilaful madhkur fi shalah. Sebenarnya dalam Minhaj tidak sebut soreh. Minhaj hanya, dan Minhaj tak ada sebut tarjih pun. Minhaj hanya sebut dalam masalah adakah kena menyatakan fardu, dalam masalah adakah kena menyatakan qada ke tunai, dan dalam masalah adakah perlu lillahi ta'ala itu ada dalam niat segi kesahihan. Tiga masalah ni al khilaful mazkur fi shalah. Di dalam tiga masalah ni ada khilaf yang telah disebutkan dalam bab solat. Maksudnya dalam bab solat ada khilaf. Adakah dalam niat solat mesti kena nyatakan fardu zuhur? Ada khilaf. Menyatakan lillahi ta'ala, ada khilaf. Menyatakan qada ataupun tunai, ada khilaf. Dalam tiga masalah ni, dalam bab solat, muktamadnya dua tidak disyaratkan, satu disyaratkan. Apa dia? Ta'arud disyaratkan, maksudnya kena nyatakan fardu zuhur. Contohnya. Tetapi lillahi ta'ala tak disyaratkan. Dan juga apa? Ada qada tak disyaratkan. Khilaf yang ada dalam bab solat, khilaf itu ada di sini. Yang saya faham, Imam Nawawi hanya menyatakan ada khilaf. Tetapi beliau tidak susuli dengan mengatakan yang rajih di sana sama dengan yang rajih di sini. Semasa kita terangkan Minhaj, tak semestinya dalam ibarat ni. Daripada ibarat ni kita boleh faham bahawasanya beliau rajihkan dalam bab puasa benda yang sama dengan bab sembahyang. Itu untuk ibarat Minhaj. Tak apalah. Lagipun Imam Nawawi dalam kitab Majmu' beliau mentarjihkan bahawasanya penyataan fardu itu bukanlah syarat. Bila berlaku ikhtilaf Minhaj, Raudah, Majmu', memang Majmu' lah yang paling utama berbanding dua kitab yang lain. Okey, sebab Majmu' ni antara kitab yang akhir kan. Au bila ghadin ni dia ataf kepada bidunil fardhi. Maksudnya apa? Walau bila ghadin. Maksudnya dalam niat, walaupun dia tak kata nawaitu sauma ghadin. Itu maksudnya. Ini yang dalam Fathul Mu'in lah. Walaupun tanpa ghadin. Seperti mana tak ada fardu, boleh, sah. Tak ada ghadin pun sah. Habis. Lianna lafzal ghad. Ilat dia, kama qala syaikhan. Seperti mana telah berkata oleh dua syaikh. Maksudnya Imam, siapa? Dua syaikhan, Imam Nawawi dan juga Imam Rafi'i. Syaikhan ni Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Kerana, ini ialah dia. Lianna lafzal ghadi ushtuhira fi kalamihim fi tafsiri ta'yin. Bila kita tengok dalam kalam sebahagian ulama Syafi'i, bila dia bahaskan apa maksud ta'yin. Ta'yin itu maksudnya dalam niat dia mengatakan sahaja aku puasa esok hari. Esok hari itu dia jadikan tafsir untuk ta'yin. Masyhur. Sebenarnya, esok hari dia bukan tafsir bagi ta'yin. Dia adalah tafsir bagi tabyid. Faham? Tabyid. Maksudnya, bila dia kata esok hari, waktu dia niat itu mestilah malam. Kan? Mana boleh dia kata esok hari, tapi maksudnya adalah bukan malam kan? Jadi itu adalah tafsir kepada tabyid. Lianna lafzal ghadi.
ushtuira fi kalamihim fi tafsiri ta'yin wa huwa fil haqiqati laisa min haddi ta'yin fala yajibu ta'arrudu lahu bi khususi. Maka tidak wajib ta'arrud baginya nyerat bi khususihi. Tak wajib. Tak wajib. Dia tak wajib bi khusus. Khusus maksudnya mesti ada perkataan esok hari. Tapi dia sebenarnya ada dhimnan. Dia ada dhimnan. Tapi secara khusus tak wajib. Itu maksud dia. Fala yajibu ta'arrudu lahu bi khususihi. Bal. Dia kata bal yakfi li husuli ta'yin. Bahkan memadai dukhuluhu ay dukhulul ghad. Itu yang maksud dhimnan tu. Kita tak sebut secara khusus esok hari dalam niat. Tetapi sebenarnya mengkasatkan esok hari itu ataupun esok hari itu dia masuk bawah apa? Fi saumi syahril manwi. Fi saumi syahril manwi. Maksudnya dia kata bila dia niat waktu malam sahaja aku puasa Ramadan. Dalam perkataan sahaja itu maksud syahril manwi itu. Sahaja aku puasa Ramadan. Dalam niat sahaja aku puasa Ramadan, dalam tu masuk ghad. Masuk apa? Masuk ghad. Itu bahkan memadai dukhulu. Yani ataupun dalam masa yang lain memadai dia ada dalam niat secara dhimnan walaupun bukan secara khususan. Kalau dia buat khusus itu sunatlah untuk keluar daripada khilaf. Kan? Tetapi sebenarnya memadai dia itu sudah ada. Masuk tu maksudnya dia ni dah masuk, dah ada bawah perkataan saum asy-syahril manwi. Maksudnya pada perkataannya nawaitu sauma Ramadan. Saum syahril manwi itu ialah maksudnya saum Ramadan. Faqad dakhala fihi al-lailah. Sebab bila dia niat pada waktu malam, kemudian dia niat pula sahaja aku puasa Ramadan. Puasa Ramadan tu bila? Siang lah, kan? Kalau dia niat waktu malam dan dia kata saya nak puasa Ramadan. Dan dia niat tu waktu malam, maka dia meniat puasa Ramadan itu kerana puasa Ramadan tak akan berlaku melainkan pada waktu siang dan pada keesokan hari yang dia niat pada malam tersebut. Lakin, ada lakin pula. Lakin qadiyatu kalami syaikhina kal Muzajjad. Muzajjad ni pengarang kita Al-Ubab, kan? Al-Ubab. Ada kita Al-Ubab. Ibnu Hajar syarah nama Al-I'am. Okey. Tetapi qadiyah daripada kalam Syaikhina Ibnu Hajar seperti mana Muzajjad wujubuhu. Tapi kalau kita faham daripada ibarat siapa? Ibarat Ibnu Hajar, Syaikhina Ibnu Hajar dan juga pengarang kitab Muzajjad Al-Ubab, maka perkataan ghad itu adalah wajib, mesti, tidak dapat tidak. Kalau kita tengok di bawah kat sini perkataan Tuhfah. Hadza wajibun la budda minhu. Hadza bukan dalam Tuhfah. Dia sebenarnya ada beza dalam kitab Al-Manhajul Qawim. Ibnu Hajar sebut dia ada beza dengan apa yang beliau sebut dalam Tuhfah. Ada beza. Jadi Ibnu Hajar pun dalam kitab dia bukan semua sama, kan? Dalam Tuhfah Ibnu Hajar menyebut bahawasanya la yajibut ta'arrud lahu bi khususi, sama. Konsisten dengan yang sebelum ni. Maksudnya tidak wajib ta'arrud bagi esok hari itu secara khusus. Itu dalam Tuhfah. Tapi kalau dalam kitab Bafadal, syarah Bafadal, maksudnya syarah Muqaddimah Al-Hadramiyah, zahirlah daripada cara dia buat itu menunjukkan bahawasanya perkara itu adalah apa? Disyaratkan. Jadi bila khilaf macam ni, benda tu tak besar pun. Orang Malaysia memang niat. Dalam niat rasmi itu memang dah hafal daripada kecil lagi. Nawaitu sauma ghadin. Ini masalah akademik je. Fardu kata fardu, tapi kalau jawapan mudah untuk penyampaian, bas, ambil yang fardu lah. Khalas. Ambil yang fardu, dan kalau
muktamad dia tak fardu pun, benda itu lebih ihtiyat. Faham? Sebab ada ulama mengatakan siapa tak niat erat secara khusus, rukun tak sah. Jadi nampak tak? Jadi ulama dia kena bezakan bercakap dengan pelajar dengan cakap orang awam. Cakap orang satu je, sharp, bas. Dia taklah serabutkan otak orang awam dengan ya Ibnu Hajar kata dalam kitab ni Fathul Mu'in pula, ada kritik pula, tak perlu. Satu je, sharp. Okey, ajar je, terus ajar je. Okey, cara niat macam ni. Saja aku puasa esok hari. Bas. Itu cara ulama dulu kan. Ulama dulu dia ajar lepas main tarawih baca orang ramai. Tak perlu nak sibukkan dengan nas tu dan nas ini, itu kerja ahli akademik, bukan kerja orang awam. Okey. Khalas wujubuhu. Wa akmaluha. Wa akmaluha an-niyati nawaitu sawma ghadin an adai fardhi ramadana bil jarri li idafatihi lima ba'dahu. Fardhi ramadani. Baca fardhi ramadani hadhihi sanati lillahi ta'ala li sihhatin niyati hina idzafakan. Nampak tak? Ini dia panggil faqih kan. Dia kata niat yang paling afdal macam ni. Tengok ilat dia. Sebab kalau kamu buat niat macam ni, semua ulama kata sah mazhab Syafi'i kan. Maka jadilah kaedah niat macam ni jadi paling bagus. Jadi dia keluarkan khilaf, dia ambil semua, dia yang walaupun pendapat muktamadnya sebaliknya, dia masukkan juga dalam niat supaya ibadat itu berlaku dan sah ittifaq. Macam semalam kan kita sebut, lebih baik kita melakukan ibadat yang mana ittifaq ulama kata sah daripada kita menjerumuskan pada situasi berisiko. Okey? Allahumma salli alaihi. Jadi baca dengan jar. Maksudnya apa? Ramadan ni ghairu munsharif kan? Betul tak? Alam dengan alif nun zaidatan. Tapi ialah dia mudhaf. Bila ghairu munsharif dia mudhaf, dia akan hilang dia punya apa ni, ghairu munsharif dia lah. Maksudnya tidak menerima jar itu akan khilaf. Itu baca Ramadhani. Hadhihi sanati lillahi ta'ala li. Tu tengok. Li sihatin niyati hina idzin ittifaqan. Kerana kalau dia buat begini, maka sahlah niat dia ittifaqan. Khalas. Wa bahathal Azra'i. Imam Azra'i telah ada bahas. Itu kena faham tu istilah. Kita dah jumpa mungkin banyak kali, kalau khususnya kalau baca Iqna' lah. Perkataan ni mula ditemui oleh pelajar fiqh. Dalam Sibtaling lah. Muqtada, bahath, qadiyah, faham? Law. Itu semua mustalahat yang perlu dipelajari. Saya pun tak hafal lah. Semuanya. Ada kitab yang khas tapi ta'ammal, fata'ammal lain, ta'ammal lain. Bila ada fa, dia jadi wal yuta'ammal lain. Jadi bahas. Jadi bila disebut bahas, ulama kata hadza bahsun minhu. Kalau kita terjemah literal, ini perbahasan daripada dia. Bukan. Dia nak tunjukkan sesuatu perkara. Bahas ni, benda ni tak ada ulama Syafi'i sebelum tu bahaskan perkara tu. Dia yang membahaskan, dia yang kemukakan perkara tersebut. Dari wa bahathal Azra'i annahu law kana alaihi mislul ada ka qada'i Ramadan qablahu lazimahu ta'arrudu lil ada atau ta'yini sanah. Imam Azra'i telah membahaskan macam mana annahu, bahawasanya hu tu dipanggil apa? Dhamir apa? Irsyad. Ya ke? Bukan dhamir irsyad. Hu tu ada dia punya marja'nya. Annahu kembali kepada muridus saum. Kan? Muridas saum. Imam Azra'i telah membahaskan bahawasanya dia itu maksudnya orang yang nak puasa, lau kana alaihi, kalaulah atas diri dia ni ada mislul ada. Apa maksud mislul ada? Ai saum mithli saumil ladzi yuridu adahu. Jadi perkataan ni ialah mungkin orang akan kritik lah. Perkataan tu terlalu ringkas, dia syubhat.
Apa maksud? Lau kana alaihi ay mislul muadda ke? Ini ada. Maka dalam syarah kena takdirkan. Mislul ada tu maksudnya ay lau kana alaihi mithlu saumi, lau kana alaihi mithlu saumi alladhi yuridu ada'ahu. Lau kana alaihi mithlu saum alladhi yuridu ada'ahu. Oh, maksud dia begitu. Kalau dalam bahasa Melayu, kalaulah dia ni ada kewajipan untuk berpuasa dengan puasa yang dia nak buat sekarang. Tapi ada puasa yang serupa dengan yang puasa yang dia nak buat sekarang. Itu maksud dia. Dengan bantuan syarah, jelas. Lau kana alaihi mithlul ada ka qada'i Ramadan qablahu. Ka qada' ni tamsil. Seperti mana dia nak qada Ramadan sebelum Ramadan yang dia nak tunaikan sekarang. Ajib. Lazimahu at-ta'arrud lil ada. Tapi dhaif ni pendapat ni. Jadi itu dia panggil bahas. Imam Azra'i kata, bagi saya, Imam Azra'i, di sisi saya, bagi saya, di sisi saya. Itu dia panggil at-tabayan. Maksudnya, kalau satu orang, dia nak puasa Ramadan, memang dia tak perlu menyatakan tunai kerana Allah Ta'ala. Memang. Tetapi, di sisi beliau, kalau dia ini ada puasa qadha, maka ketika dia nak niat puasa Ramadan yang tunai ni, dia kena kata tunai. Dia kena kata tunai. Sebab dia kan ada puasa yang menjadi tanggungjawab dia kena buat juga yang sama dengan puasa yang nak buat sekarang, iaitu puasa Ramadan. Maka dia kena tamyizkan. Kenapa di sisi beliau perlu buat begini? Untuk tamyizan. Elak dia. Tamyizan bainal ada'i wal qadha. Nak bagi tahu yang saya nak buat la ni adalah ada. Bukan yang qadha. Sebenarnya kalau dia niat qadha pun tak sah juga. Sebenarnya itu jadi dhaif tu. Itu yang ulama kata dhaif kan. Dia tak akan boleh berlaku syubhat tu. Kalau dia qadha pun mana sah. Mana sah dia buat sekarang. Okey. Tak apalah, itu dipanggil bahas daripada Imam Az-Ra'i. Au ta'yini sanah. Ni. Ta'yin sanah. Dia kena menyatakan Ramadan tahun ini. Tahun ini. Sama ada dia kata tunai ataupun dia kata Ramadan tahun ini. Kalau dia ada puasa qadha, sama ada dia kata Ramadan tunai ataupun Ramadan tahun ini. Dua-dua tu memberi makna tunai lah. Wajib atas diri dia. Kemudian dalam Tuhfah. Dalam Tuhfah, Ibn Hajar dah komen lah. Ibn Hajar menyebut, wahuwa, maksudnya pendapat Imam Az-Ra'i ni, wahuwa mabniyun ala dhaif alladhi ikhtarahu fi nazirihi minas salah annahu yajibu niyatul ada' hina idhin. Pendapat Imam Az-Ra'i ni dhaif. Beliau bina pendapat ini berasaskan pendapat yang sama yang beliau pilih dalam masalah sembahyang. Maksudnya kalau seorang itu dia tak ada sembahyang qadha, maka dia tak perlu niat adab. Tak perlu. Tapi kalau dia ada sembahyang qadha, masa dia sembahyang zuhur misalnya, dan dia ada sembahyang zuhur yang qadha, dia mesti dalam niat dia sahaja aku sembahyang fardu zuhur tunai. Waktu tu kena. Sama. Maksudnya beliau konsisten lah dengan pendapat dia. Konsisten. Seperti mana dalam sembahyang kena, dalam puasa pun kena. Konsisten. Tapi dhaif. Muktamadnya dalam sembahyang seperti mana kita tarjihkan, dalam sembahyang tidak perlu menyatakan qadha ataupun tunai. Maka dalam puasa pun tidak perlu menyatakannya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Baru habis bab niat. Selepas ni barulah kita masuk al-muftirat, perkara-perkara yang membatalkan puasa. Kita baca berapa banyak hari ni? Satu muka surat ini cetakan ni. 1,5.
Cetakan Setengah muka surat. setengah je. 2/3. 2/3 muka surat. Masya-Allah. Itu baru selesai tentang rukun pertama dalam puasa, iaitu niat. Kita akan masuk pada yang seterusnya. Dan dalam perkara niat, ada ulama menyatakan tentang melafazkan niat. Tadi pun saya tengok dalam kitab Hanafi pun sama. Dalam mazhab Hanafi, melafazkan niat dalam puasa ini pun sunat. Melafazkan niat adalah sunat. Ada sedikitlah catatan, sebab tadi ada terbaca kitab Hanafi tu, Hasya Ibn Abidin, Radul Mukhtar kan. Sabitan hilal, kalau dalam mazhab Syafi'i, dia perlu hukum daripada qadhi. Dia perlu dakwa dan dia perlu hukum. Maksudnya, beza dalam mazhab Syafi'i, memadai hanya qadhi itu berkata sabit di sisi saya anak bulan telah dilihat ataupun ada anak bulan. Tidak perlu dia susuli dengan perkataan maka saya menghukum seluruh rakyat jelata mesti puasa. Tak perlu. Tapi di sisi mazhab Hanafi, bukan dia punya prosedur dia bukan hanya apa? Saksi di hadapan qadhi dengan lafaz yang sah, asyhadu anni kan, kena lafaz asyhadu. Kemudian hakim itu kena mengeluarkan statement sabata indi. Selepas tu perlu tak dikeluarkan hukum arahan? Tak perlu. Tak perlu. Sebab apa? Kewajipan puasa selepas itu sabit dengan nas syarak. Kita nak tahu anak bulan tu ada ke tak ada? Khalas. Selepas hakim, pihak yang berwajib telah mensabitkan, mengesahkan, maka tidak perlu lagi hukum daripada pihak diri dia. Sebab itu tak perlu hukum dia. Benda tu memang hukum asal dalam syarak. Macam semayang lah. Semayang tak perlu hukum daripada qadhi untuk semua kena semayang, tak perlu, sebab dia memang asalnya. Bila masuk je waktu semayang, tak perlu. Benda yang asalnya tak wajib nak diwajibkan, barulah perlu ada arahan kan. Kalau pemerintah mengarahkan benda-benda yang wajib, arahan dia itu bukanlah mewajibkan benda tu, bukan. Arahannya hanya suatu takkid sahaja, kan? Bukan mewajibkan. Mewajibkan tu maksudnya benda tu sebelumnya tak wajib, baru jadi wajib. Itu hujah kita. Mengapakah tidak perlu arahan. Tapi yang berlaku dibuatlah. Itu dah lebih dah, tak apalah, kan? Tak bagi tahu je dalam mazhab Syafi'i, perkara itu tidak diperlukan. Okey? Ambil hadiri. Jadi tadi saya ada buat mutalaah sikit daripada kitab Fatwa Mustafa Zarqa. Jadi Fatwa Mustafa Zarqa ni kenapa kita baca? Beliau ni antara ulama yang diambil pendapat dia dalam masalah menggunakan falak. Dalam masalah apa? Menggunakan falak bagi mensabitkan anak bulan. Tapi perlu diketahui dalam konteks Malaysia tidak menggunakan falak secara total. Dia bukan guna hisab hakiki semata-mata, tidak juga menggunakan ru'yah hakiki semata-mata. Dia adalah suatu proses yang menggabungkan antara apa? Antara hisab dan juga ru'yah. Sebab itu ru'yah tetap dibuat. 29 tempat yang telah dinyatakan tetap dibuat. Nampak tak nampak, fardu kifayah, perkara itu perlu dilaksanakan. Tapi kalau tak nampak, dia tak guna kaedah sempurnakan 30. Itu yang dimaksudkan, dia bukan ru'yah hakiki. Kalau ru'yah hakiki, tak nampak aja, bas, esok kita genapkan Syaban 30 hari, lusa baru puasa. Faham? Itu dia panggil ru'yah hakiki. Kalau hisab hakiki dah tak ada dah. Proses pergi cerap tu tak dibuat dah 29
Syaban. Kita kira je buat kalender, patuh kalender. Bukan begitu juga dalam praktis negara kita, tapi begitu. Jadi dia guna istilah imkanur ru'yah. Kan? Dia guna apa? Istilah imkanur ru'yah. Imkanur ru'yah dengan makna kita menganggarkan. Bukan anggar. Anggar tu nampak macam benda yang tak pasti kan. Maksudnya imkanur ru'yah ni, kalaulah bukan kerana awan tebal, nescaya kita boleh nampak anak bulan tersebut. Anak bulan tu memang ada. Cuma ada awan yang tebal. Maka bagaimana untuk mencapai data imkanur ru'yah, itu perlukan ilmu falak. Ilmu falak. Maka dalam antara ulama lah yang membahaskan, yang dijadikan rujukan, ada lagi dan sudah tentulah ulama moden lah. Sebenarnya ulama mazhab Syafi'i pun ada sebahagiannya membenarkan secara total. Muka surat 157 daripada kitab Fatawa Mustafa Zarqa. Benda ni sebagai tambahan maklumat lah. Dan kita cuba untuk munakasyah tajuk ni, sebab tajuk tu dia paling asas kan. Puasa ke tak puasa, macam mana nak puasa, asasnya dah masuk ke Ramadan kan. Sebab itu sabitan hilal tu dia jadi perkara paling asas. Selepas sabit barulah kita puasa kan. Kalau tak sabit macam mana nak puasa? Maka di bawah tajuk hukmu ithbatil hilal bil hisabil falaki fi hadzal asri. Fi hadzal asri. Beliau tulis ni dah lama dah. Jadi kesimpulannya, saya bagi tu nama kitab ni supaya siapa ada kitab ni rujuklah baca. Kesimpulannya beliau bersetuju bahawasanya boleh iktimad dengan hasib, kiraan falak. Adapun dalam kitab-kitab silam yang mengatakan tak boleh iktimad dengan hasib, bahkan dalam mazhab Syafi'i bukan mutlak. Dalam mazhab Syafi'i, orang yang mahir dia panggil hasib ataupun falaki ataupun miqati. Ini tiga ni nama sama merujuk kepada ahli falak. Kalau seorang itu dia buat cerapan, dia buat kiraan, kemudian dia meyakini yang kiraan dia bahawasanya esok awal Ramadan, dia boleh tak amal pakai kiraan dia? Ada khilaf, muktamadnya boleh. Kemudian orang lain dapat tahu, kawan dia bagi tahu saya punya kiraan begini. Kita ni boleh tak ikut dia? Kita tak kira, dia yang kira. Boleh tak kita ikut? Ada khilaf juga. Di sisi Imam Ramli, boleh. Jadi daripada situ kita dapat faham, bukanlah ulama Syafi'i menolak secara mutlak. Bukanlah secara mutlak. Dan mereka yang mengatakan tak boleh, kalau baca mana-mana kitab ulama mutaqaddimin, mengapa tak boleh iktimad atas hisab hasib? Kerana dia kata kiraan mereka dibina atas takhmin, andaian, anggaran, zon yang rendah, bukan zon ghalib. Bagi dia itu zon yang rendah. Tetapi menurut Dr. Mustafa Zarqa, berdasarkan capaian ataupun pencapaian ilmu falak pada zaman ni, dengan alatan-alatan moden yang sentiasa berkembang, maka tahap keyakinan tu dia tinggi kan? Tahap keyakinan tu tinggi, dan maksud sebenarnya adalah wujudnya anak bulan. Bahkan ada ibarat pun dalam kitab, walaupun anak bulan itu dilihat dengan wasitah, benda tu memang khilaf lah. Ada ulama kata boleh dengan wasitah, maksudnya dengan teleskop ke teledio, apa benda, nama-nama peralatan tu untuk mencerap. Sebagian ulama kata boleh dengan wasitah, ataupun orang tu dia ada upaya mata tajam, dia boleh nampak benda jauh pun boleh. Ada khilaf juga dalam perkara ni. Tapi nak bagi tahunya, ada sebagian ulama dia punya fikiran dia bahawasanya perkara itu masih ada ruang. Mereka memberi alasan. Maksudnya ada anak bulan ke tak ada anak bulan? Ada anak bulan ke tak ada anak bulan? Dengan alat apa kamu nak tengok, bulan lah. Kan? Sebab dalam syarak kita membenarkan untuk orang puasa hanya semata-mata dengan ijtihad. Ijtihad lagi tak tengok apa. Kan? Dia buat anggaran. Begitu begini, maka dia puasa. Itu lagi rendah daripada yang disebutkan tadi.
Perkara ini masih boleh benda ni orang dah bincang dah berpuluh tahun lah. Tapi kita ni lah, kita nak bagi kita yang belajar ni, kita nak tengok apa penghujahan-penghujahan yang menyokong. Kita nak penghujahan yang menyokong lah. Kita tak nak penghujahan yang tak menyokong. Jadi kita yang susahnya sebab memang setiap tahun kita puasa, kita taklid je pengumuman tu. Kan? Jadi janganlah pergi menyusahkan diri cari penghujahan-penghujahan yang menolak kan. Carilah penghujahan-penghujahan yang menyokong. Kalau tidak, kita nak kata apa? Macam mana puasa-puasa yang dilakukan oleh rakyat jelata ni? Faham? Memang ada golongan yang menganggap ini semua adalah rancangan Freemason. Merosakkan ibadah orang Islam. Sampai satu orang tu, dia pun dah cerita itu, dia kata kita duk niat sahaja aku puasa esok hari ini pun rancangan Yahudi. Rosak. Benda tu kan kitab fiqh kan. Yahudi begitu hebat. Jadi kadang-kadang orang selalu sebut Freemason, dia seolah memuji. Hebat sangatlah, dia boleh kawal dunia. Kamu membesar-besarkan dia. Sampai dia boleh kawal seluruh rakyat jelata. Sedangkan ulama sebutkan begitu. Okey? Boleh faham. Saya bawa ke kitab merah. Oh, tinggal. Ada satu soalan daripada Melaka. Dia tentang puasa Rejab. Tadi pun saya makan. Dalam kitab yang awal, kitab Imam Nawawi ke, setakat yang saya baca secara sepintas lalu, tidak disebutlah tentang masalah puasa 27 Rejab. Kitab mutaakhirin Syafi'i yang ada sebut, seperti kitab Imam Baijuri ada sebut. Tetapi sebenarnya Imam Ghazali pun sebut. Imam Ghazali pun sebut. Anda pergi dekat rak ujung tu. Tak, di ujung tu. Tak apa, bagi mustaqim. Rak ujung sekali kan. Kanan, bawah. Dia ada kitab tengah terbuka. Ambil kitab aku. Sebab tadi saya yang baca. Kitab Ithaf Sadah Muttaqin. Jadi rupa-rupanya Imam Ghazali beliau ada sebut dalam kitab Tartibul Awrad fil Awqat. Ni kitab Ithaf Sadah Muttaqin, syarah Murtada Zabidi bagi Ihya Ulumuddin. Dia kalau kita nak bercakap daripada segi adakah ada puasa 27 Rejab secara khusus, maka kita perlukan dalil. Kita perlu buktikan dalam bentuk hadis, kan? Tapi kalau kita nak membicarakan tentang boleh tak puasa, memang jelas boleh. Itu jelas. Sebab puasa Rejab ini termasuk dalam Ashhurul Hurum. Puasa-puasa bulan haram. Bahkan bulan Rejab ni lebih afdal daripada dia bulan kedua lepas Muharram, Rejab. Lebih afdal. Bahkan daripada Syaban. Menurut pendapat muktamad. Jadi, dalam kitab-kitab mutaqaddimin tak ada sebut, tapi melainkan dalam Ihya. Dalam Ihya, Imam Ghazali ketika membahaskan kita kena hidupkan malam-malam yang mulia. Kita hidup malam-malam yang mulia. Maka beliau sebut kat sini apa semua. Dan kena hidupkan juga hari ke-27 min Rajab. Lahu syarafun azim. Rawa Abu Hurairah anna Rasulullah SAW qala man sama yawma 27 min Rajab kataballahu lahu siyama 60 syahran. Jadi hanya adanya hadis tak cukup. Sebenarnya kita fahamkan disiplin untuk sabitkan. Kita kena tahu juga hadis itu bagaimana. Tetapi maknanya Imam Ghazali nukil fadilat siapa yang berpuasa pada 27 Rejab, Allah akan tuliskan untuk dia pahala puasa 60 bulan. Okey. Kemudian apa kata Murtada Zabidi? Syekh Murtada Zabidi dalam syarahnya nukil juga daripada Al-Iraqi. Qala Al-Iraqi rawa Abu Musa Al-Madini fi kitab Fadailil Layali wal Ayyam min riwayat Syahr bin Haushab anhu. Kemudian beliau kata lagi, qultu wa qad sabaqa fi hadithi Salman fi dhalikal yawm ba'atha Allahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam nabiyyah. Maka wa huwa al-yawm alladhi habata fihi Jibril ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam birrisalah. Dalam hadis ini
kalau zahir hadis ni lah tanpa kita tahu sanad dia, mentaklilkan kenapa puasa 27 itu kerana itu adalah hari yang Allah menurunkan risalah kepada Muhammad, maksudnya hari pelantikan Rasulullah. Berdasarkan ada satu riwayat yang lain menurut Al-Iraqi, menurut Al-Murtada Zabidi yang menyatakan bahawasanya itu adalah hari Nabi SAW diutuskan. Maka sabit tak sabit secara khusus, kalau kita nak bicara secara khusus. Tapi kalau nak bicara boleh tak boleh, boleh, sebab dia termasuk dalam bulan Rejab. Ibnu Hajar Haytami masa bahaskan tentang puasa Rejab dalam fatwa dia, dalam kitab khas dia. Maka beliau tidak bersetuju mereka yang mengatakan langsung tak ada fadilat walaupun secara umum tentang puasa pada bulan Rejab, kerana paling kurang kalau kita tak nak terima hadis dhaif dia, paling kurang puasa Rejab dia masuk bawah puasa Ashhurul Hurum yang secara pasti dia adalah puasa yang paling afdal lepas puasa Ramadan. Ashhurul Hurum bermula dengan Muharram. Okey, Zulqa'dah, Muharram. Okey. Jadi guna saya tengok dalam kitab Ibnu Hajar Al-Haytami Al-Asqalani. Ibnu Hajar bila dia bicarakan hadis ni, dia Ibnu Hajar satu kitab Tabyinul Ajab. Tabyinul Ajab tentang masalah bulan Rejab ni, fi Shaumi Rajab ni. Beliau membahaskan masalah Rejab. Bawa hadis ni. Dan beliau lah bawa beberapa riwayat, dan di sini nukil daripada Abu Musa Al-Madini dalam kitab Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau bawa daripada kitab lain. Kitab tu memang mungkin maktutat pun tak wujud lah, tapi beliau nukilkan. Kitab tu ada kat bawah. Saya tadi bawa, tak bawa ni atas. Dalam kitab Tanzihu Asy-Syariah Al-Marfu'ah karangan apa? Katani. Tanzih Syariah Marfu'ah. Al-Iraqi. Tanzih Syariah Al-Marfu'ah. Al-Kinani. Al-Kinani. Di situ pun ada bahaskan tentang hadis ini dan dinukil juga Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi Ibnu Hajar dalam ketiga hadis ini beliau bawalah beberapa sanad, beberapa nukilan, dan beliau akhir sekali beliau kata riwayat ini tapi daripada jalur yang lain dan dengan mauquf bukan marfu'. Mauquf maksud ala Abi Hurairah. Riwayat itu yang digunakan perkataan wa huwal amsal. Itu perkataan yang digunakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, wa huwal amsalu fi hadzal ma'na. Maksudnya dalam bab tentang 27 Rejab punya puasa ni, dalam banyak-banyak hadis yang ada, yang paling elok lah. Elok tu bukan semestinya sahih kan. Yang paling ada lah juga dia punya nilai dia ialah hadis yang dibawakan. Jadi maka kalaulah hadis itu walaupun tarafnya dhaif, maka puasa Rejab tu kita boleh sebut ada secara khusus. Kalau hadis tersebut sebab dia tak bawa dengan sanad, jadi dia menyukarkan pengkaji lah. Sama saya dalam kitab itu pun tidak didapati lah dia punya kitab tersebut. Maka kalau orang dia nak puasa 27 Rejab, puasalah dengan niat dia adalah puasa bulan Rejab. Bulan Rejab yang dia adalah disunatkan secara umum. Ibnu Hajar Al-Haytami pun berhujah dengan hujah itu. Dia kata kami dalam mengatakan sunat puasa pada bulan Rejab, kami mengambil mutlak puasa bulan haram. Bahawasanya puasa dalam bulan haram termasuk bulan Rejab disunatkan. Tak kisahlah puasa sehari ke, puasa hari ke-27 ke, dan seumpamanya. Okey. Kalau satu orang tu dia yakinlah ataupun dia pegang bahawasanya 27 Rejab itulah hari Isra Mi'raj dan dia nak puasa. Dia nak puasa sebagai puasa sunat, kan? Boleh je, kan? Hari itu hari kelahiran dia, birthday dia nak puasa. Boleh tak? Boleh. Kan? Dia nak mensyukuri Allah dengan puasa pada hari birthday dia. Boleh tak? Boleh. Kan? Segi hukum fiqah. Tak perlu ada hadis pun. Faham tak? Maka begitulah juga kalau dia nak puasa pada 27 Rejab, sama ada pakai dalil umum tadi ataupun kerana hari itu, peristiwa itu berlaku. Walaupun benda tu ada khilaf juga sebenarnya, bukan muktamad
bukan semua ittifaq bahawasanya Isra' Mi'raj itu berlaku pada 27 Rejab kan. Dalam hadis ini pun ta'lilnya bukan Isra' Mi'raj. Ta'lilnya hari Nabi dilantik menjadi Rasul. Maksudnya peristiwa di Gua Hira tu, risalah tu berlaku pada berdasarkan riwayat ni lah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi nak puasa, puasalah. Kalau nak ihtiyatnya dia puasa atas nama Rejab. Khalas. Jadi cerita tak jadi panjang. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah ni. Wih, sebelah juga. Tak jadi.